Jauhilah dusta, kerana kedustaan itu membawa kepada kejahatan. Tidak adanya orang cakap bohong ni bawa kebaikan. Lebih-lebih kata orang bohong sunat. Ada pula bohong sunat sama sekarang ni kan. Dia bukan bohong tuan-tuan. Dia ada istilah kita dibenarkan berbohong untuk kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi SAW, ke atas kamu itu lazimkanlah berlaku benar, kerana kebenaran itu membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu menyebabkan kamu masuk syurga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kata Nabi SAW menyambung kembali bahawa selama mana seseorang itu berlaku benar dan selalu dalam keadaan kebenaran, Allah akan memuliakannya di sisi Dia sebagai seorang yang benar. Wa iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalul abdu yakzibu wa yataharral kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaba. Dalam satu lagi situasi, kata Nabi, ke atas kamu jauhilah daripada berdusta, kerana kedustaan itu membawa kepada kejahatan, sedang kejahatan itu menyebabkan kamu masuk neraka. Selama mana seseorang itu berdusta dan selalu dalam keadaan kedustaan, maka Allah menulis di sisi dia sebagai seorang pendusta. Hadirin hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sambung perbincangan di antara akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena contohi dan kita kena ikuti. Antaranya adalah berlaku benar dan dilarang berdusta. Benar ini adalah hak daripada Allah. Al-haqqu minallah. Hak kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita, kalau dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menolak kebenaran itu ada tanda-tanda takabbur pada seseorang itu. Tanda-tanda sombong pada seseorang itu ialah dia menolak kebenaran. Sedang kebenaran itu benar, kan? Tidak ada kebenaran itu datang daripada kedustaan, tidak ada. Yang benar dia tetap benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu qulil haq walau kana mura. Katakanlah benar walau sekalipun pahit. Ini satu akhlak yang Nabi SAW ajar kepada kita, agar kita sentiasa dalam keadaan jujur, benar. Kejujuran dan kebenaran itu, kalaulah ia melazimi kehidupannya dengan kebenaran dan kejujuran, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan cop dia sebagai seorang yang benar. Macam Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dibesarkan di sekitar orang-orang kafir Quraisy, tapi orang-orang kafir Quraisy mengiktiraf Nabi SAW sebagai Al-Amin, yang dipercayai, sebab Nabi SAW sentiasa berkata benar. Inilah yang kita kena contoh. Susah sekarang ni nak cari orang yang benar. Kalau nak jumpa orang yang selalu berdusta, berbohong ni senang. Nak jumpa orang yang cakap benar ni, cakap jujur ni susah. Sehingga kan kita hari ini, orang yang cakap jujur tu kita kata dia dusta. Terbalik pula dah, kan? Sebab apa? Sebab di persekitaran kita ni selalu sangat jumpa orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak jujur, tidak benar pada agama Allah, tidak benar pada Allah SWT. Dia akan menyebabkan berlaku tidak benar kepada sesama manusia. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Sebab itu kita dilatih
Macam mana Nabi SAW ajar kepada kita ini, lazimkanlah kamu berlaku benar. Walaupun kita cakap benar itu, cakap betul itu, kadang-kadang dia merosakkan kita punya imej kita. Tetapi sebenarnya tidak. Allah meninggikan darjat kita. Kerana apa? Kerana kita bercakap benar. Ini contoh begitu. Sebab itu qadhi ni, 2 qadhi, 3 daripada qadhi ini, 2 masuk neraka, 1 masuk syurga. Sebab susah nak cari hakim ni yang boleh berlaku benar dan menjatuhkan hukuman dengan benar. Maka lazimilah kamu dengan berlaku benar, kerana kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Imam Syafi'i nak pergi belajar, mak dia bekalkan duit dan mak dia pesan jangan berbohong. Tu pesan pada mak ni, jangan berbohong. Maka tengah-tengah jalan dia ditahan oleh perompak. Perompak tahan dia, nak minta duit. Dia kata aku tak ada duit, yang ada pada aku hanyalah 40 dirham ke apa itulah, tak ingat saya. Dia bawa duit sikit dia untuk bekal perjalanan. Kata orang jahat itu, bohong kau jalan jauh-jauh ni takkan bawa duit sikit je. Ya, aku bawa duit sikit saja. Aku tak bohong sebab mak aku ajar agar aku tak bercakap bohong. Dengan sebab dia berlaku benar, duit dia tidak dicuri, malah perompak itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang kecil tetapi besar nilainya di sisi Allah, iaitu lazimlah kamu berlaku benar, kerana kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kamu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, kita sebagai hidup bermasyarakat, maka kita kena berlaku benar. Kalau kita suami isteri, maka suami kena berlaku benar pada isteri. Isteri kena berlaku benar dengan suami. Itu nama dia kejujuran. Bila jujur ini, Allah akan merahmati keluarga, rumah tangga kita. Tapi kalau kita cuba berlaku curang, berlaku tidak jujur, maka Allah akan mengangkat rahmat Allah Ta'ala daripada keluarga kita. Sebab itu bila banyak berlaku kes-kes rumah tangga dan sebagainya, dia berlaku daripada sebab berlakunya tidak benar dalam rumah tangga. Antara benar ini, benar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sifat Nabi, sifat yang wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq tu apa? Benar kan? Siddiq tu benar. Itu sifat Nabi SAW. Kan, kita buang sifat tu daripada diri kita, hilanglah barakah. Tabligh, menyampaikan. Kita boleh menyampaikan benda baik, tapi kita tak mau, diam saja, pun Allah angkat barakah dia. Kan? Siddiq, amanah. Amanah tu dipercayai. Susah sekarang nak cari orang yang boleh dipercayai. Yang kita dah bincang yang lepas ni, sifat amanah dan memenuhi janji. Itu salah satu daripada akhlak Nabi SAW. La imana liman la amanatalah. Tidak beriman seseorang itu, tidak sempurna iman dia bagi mereka yang tidak bersifat dengan sifat amanah. Ini sifat-sifat Nabi SAW. Buat baik, berlaku benar, kerana benar itu akan membawa kepada kita kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan itu akan membawa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada orang masuk neraka, orang jahat, semua baik. Mana ada orang yang masuk neraka ini sebab dia tidak jujur, dusta pada Allah, dusta pada manusia, dan tidak ada. Sebab itu bila berlaku benar, benar pada perkataan, benar pada perbuatan, benar pada hati, maka kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semayang tuan-tuan, kita kena berlaku benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita angkat tangan Allahu Akbar, sedangkan kalimah mulut kita itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi hati kita ada lagi yang membesarkan lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak benar pada hati kita. Sebab itu bila kita solat Allahu Akbar, mulut berkata Allahu Akbar, hati pun berkata Allahu Akbar, seiring.
Ini kena latih lah. Kita kena latih solat kita ni kan. Kita mana faham. Kita solat berpuluh-puluh tahun, kadang-kadang kita tak faham pun. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terjemah semua diam, giling kepala semua kan. Kita tak apa faham. Kita tahu alam tara kai itu surah Al-Fil, surah gajah. Tahu cerita dia, tapi bila suruh terjemahkan kita tak boleh. Maka sebab itu bukan bahasa kita. Itu bukan bahasa kita, bahasa Arab. Maka untuk kita menambahkan kualiti solat kita, ulama ada pada kita. Kalau kamu tak boleh nak menghayati kalimah bil kalimah, kalimah bil kalimah, satu perkataan, maka hendaklah kamu solat dengan apa yang diucapkan oleh mulut kamu, maka itu jugalah yang diperkatakan, diucapkan oleh hati kamu. Barulah kita khusyuk. Cuba tuan-tuan latih. Tidak duduk kan, balik rumah. Paling simple sekali, kita selalu ucap astaghfirullah. Selalu saya kongsi ni kan. Bila cakap astaghfirullah, astaghfirullah, mulut sebut. Cuba hati seiring dengan mulut. Astaghfirullahalazim. Mulut seiring dengan hati. Maka kita akan dapat hikmah di sebalik kita beristighfar itu. Sebab mulut dan hati sekata. Ini benar, membenarkan dengan kalimah tauhid itu, beriman kepada Allah Ta'ala itu kan. Kita membenarkan dengan hati. Apa yang diucapkan oleh mulut kita dan dibenarkan dengan hati. Maka solat kita pun begitu kan. Kalau kita solat, mulut cakap lain, mulut betul lah tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin kan. Mulut betul lah Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Rabbi firli warhamdi. Itu mulut sebut, tapi hati tak ke mana, merawang kan. Maka dalam solat pun hati kita tak berlaku benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, kalau kita tak boleh nak menghayati kalimah bil kalimah itu, maka kita kena hadirkan hati kita dengan apa yang diucapkan oleh mulut kita sama diucapkan oleh hati. Hati kan boleh berkata-kata. Kalau tidak, takkan orang cakap mulut cakap lain, hati cakap lain. Mulut je manis, hati dia tu. Orang-orang yang jahat ni, Nabi sebut kepada kita, ingatkan kepada kita ini, dia punya mulut ahla minas sukar. Mulut dia lebih, lidah dia, lisanu ahla minas sukar, lisan dia lebih manis daripada gula. Walakin qulubuhum qulubuz zi'ab, akan tetapi hati mereka hati serigala. Ini bahaya. Akhir zaman Nabi kata akhir zaman, yakhruju minar rijal yahtalu dunya biddin. Dia menjual agama dengan dunia. Orang ni, mereka ini berpakaian juludud da'ni minal lain. Mereka berpakaian daripada kulit kambing, nampak macam zuhud pakaian dia. Kata-kata mereka tu lebih manis daripada gula, akan tetapi hati mereka qulubuhum qulubuz zi'ab. Hati mereka hati serigala. Cari dia peluang, kesempatan, semua nak membaham orang. Bangun-bangun pagi kan, kita pernah dengar tu, orang biasa ni bangun pagi, kita nak sarapan apa? Kita nak sarapan apa? Orang-orang yang orang-orang yang berharta, orang-orang besar ni, hari ini kita nak sarapan kat mana? Ada orang hati-hati jahat ni, hari ini kita nak makan siapa? Begitu kan. Dia lain dah. Jadi kita jangan jadi macam tu. Hati kena benar. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, ini yang Nabi tekankan dalam kehidupan kita seharian. Susah. Apatah lagi kalau orang jadi pemimpin. Lagilah dia kena benar dengan diri dia, benar dengan rakyat dia. Barulah rakyat akan membuka hati dia untuk mengasihi dan menyayangi pemimpin tersebut. Macam kita dengan anak-anak kita, kalau bapa ni benar, bapa ni baik, Allah akan buka pintu hati isteri dan anak-anak untuk sayang kepada kita. Ini. Buka sayang itu tak payah dipaksa. Saya bagi duit, awak sayang pada saya tau.
Ni abah bagi duit ni, kamu semua sayang pada abah tak? Sayang, kata anak-anak. Sebab sayang sebab duit. Bila tak ada duit, habis. Bukan kita minta orang itu, tidak. Kita nak kasih sayang tu lahir pada hati dengan kejujuran dan keikhlasan yang ada pada kita, akan melahirkan kasih sayang pada orang lain terhadap kita. Itu tuan-tuan. Yang kedua, kata Nabi SAW, jauhilah dusta. Ni satu lagi tabiat. Cakap bohong ni sifat munafik. Kerana kedustaan itu membawa kepada kejahatan. Tidak adanya orang cakap bohong ni bawa kebaikan. Lebih-lebih kata orang bohong sunat. Ada pula bohong sunat sama sekarang ni. Dia bukan bohong tuan-tuan. Dia ada istilah kita dibenarkan berbohong untuk kebaikan. Ada kan dalam Islam. Kita tahu semua tu. Contoh kan, si A dengan si B bergaduh. Lama bergaduh. Kita nak jadi pendamai, macam mana nak damai ni kan? Maka kita nak damaikan tu, kita diharuskan untuk berbohong. Tapi bukan berbohong untuk melagakan dia, tidak. Berbohong untuk mendamaikan. Contohlah kita pergi bawa barang makanan ni kan, bawa makanan pergi jumpa si Fulan tu. Dan ni si Fulan ni bisa salam, dia bawa makan. Pelik pula bawa makan, contoh macam itu. Padahal kita yang bagi. Untuk apa? Tujuan mendamaikan. Kita cakap dengan orang A, B ni aku dengar tak pernah pun kata engkau. Aku berbual bercampur dengan dia, tak ada pun dia umpat engkau ke, dia caci maki engkau, tak ada. Engkau ni salah dengar kot. Dengar cakap orang agaknya. Contohlah kan tuan-tuan. Lepas tu kita jumpa yang si B, kita cakap pula, ni tak ada pun buat pada engkau ni, bagus ni apa semua. Contoh. Itu untuk mendamaikan, ada harus. Itu bukan nama berdusta. Tapi kalau bercakap bohong, asal bohong cakap, asal cakap bohong. Berat. Ni berat. Mulut dia besok bau busuk besok kat akhirat. Ni jadi kita dilatih. Islam ni tuan-tuan agama rahmah. Islam mengajar pada kita berakhlak dengan akhlak baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutuskan untuk mendidik dan mengajar kita sebagai menyempurnakan akhlak yang baik. Akhir zaman ni manusia semakin jauh meninggalkan akhlak Nabi SAW. Maka orang yang sedikit itulah yang sebenarnya mereka ini dipilih oleh Allah SWT untuk meninggalkan perkara-perkara jahat. Antaranya kita dilatih, diasuh, dididik agar berakhlak, jangan cakap bohong. Jangan cakap bohong. Sikit-sikit bohong, sikit-sikit bohong. Dulu ada peribahasa, cakap senohong lama ikan duri. Cakap bohong lama-lama jadi menteri. Tu peribahasa dari dulu tu kan. Tuan. Betul tak cikgu kan? Tak daripada mana bahasa tu datang. Tajam maksud dia tu. Tajam maksud dia kan? Cakap senohong lama ikan duri, cakap bohong lama-lama jadi menteri. Rupanya ada kebenaran juga kadang-kadang, setengah daripadanya kan. Contoh begitu. Maka kita dilatih daripada kecil, ibu main peranan pada anak-anak. Mak ayah ni, ibulah yang paling banyak didik anak. Kat rumah, ibu. Anak lebih mesra dengan ibu. Kalau dia nak bercakap pun, dia lebih banyak bercakap dengan ibu dia. Kan, dengan bapak ni, kalau 10 bapak, mungkin ada seorang 2 bapak je yang anak dia jadikan bapak dia tu macam ibu dia. Tapi kebiasaan masyarakat kita, ibulah yang lebih hampir pada anak. Kalau ibu dah didik anak dengan cakap bohong, maka anak itu nanti dia terbiasa dengan kesan daripada kita bercakap bohong pada dia itu, dia boleh berlaku bohong pula kepada kita. Ini hati-hati. Walaupun benda remeh-temeh je. Jangan tu, ada hantu tu sana tu kan. Korang kena tangkap hantu korang. Korang kena selit hantu masuk bawah ketiak korang. Macam-macam. Kita takutkan anak kita dengan benda-benda itu, semua bohong, tak ada benda. Jangan pergi kubur kan. Kan kubur kan ada hantu kom-kom kan, ada pocong, ada apa. Kita menakutkan orang dengan anak-anak kita contohnya dengan perkara-perkara itu. Padahal itu dusta. Tidak ada benda pun sebenarnya, tak apa-apa. Tu ada polis tu, kan telefon polis, tangkap polis. Dah menangis anak kita takut polis. Sampai ketua takut polis. Nampak polis je takut, dah gigil lah. Maka dalam rumah tangga lah sebenarnya ibu ayah kena didik anak
dengan cara cakap dengan betul, jangan cakap bohong. Ibu ayah, suami pada isteri, isteri pada suami, jangan biasakan ya tuan-tuan, kita ni bercakap bohong. Itu didikkan Nabi SAW kepada kita. Kerana apa? Kedustaan itu membawa kepada kejahatan. Kita jangan ikut cerita P.Ramlee, mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang kan. Itu cerita P.Ramlee kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun banyak manfaat kita ambil, tapi ada juga benda-benda yang kita tak boleh ikut. Sebab apa? Sebab pembohongan itu membawa kepada kejahatan, sedang kejahatan itu penyebab kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Berapa ramai orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan ya. Kan, ini dah ada ajaran baru dekat Malaysia ni kan, Sihak tu, Sihak. Asal orang Johor tu kepala dia tu. Ni tak duduk Malaysia, semua dah duduk New Zealand sana dah. Dia kata Nabi itu Allah. Kan pelik tu. Macam mana dia mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tiba-tiba dia kata Nabi itu adalah jelmaan Allah, Nabi tidak ada kemaluan dan sebagainya. Dia menafsirkan kul huwallahu ahad, huwa itu adalah Muhammad. Ini orang-orang yang dirasuki dengan pengaruh syaitan yang menyesatkan pada dia. Ini kita berhati-hati kan? Kita berhati-hati. Saya kata selalu saya sebut, kita ni kalau kita kat Johor ni lah, kat Seramat ni tuan-tuan, boleh katakan 80% masjid surau kita semua ada kuliah. Walaupun yang pergi kuliah tu macam saya, tak ada apa-apa sangat pun, tidak dikenali dan sebagainya, tetapi setidak-tidaknya kita melalui proses yang betul. Proses yang betul. Saya nak duduk depan ni kena ada tauliah. Sebelum ambil tauliah, dia kena nilai dulu saya macam mana. Setidak-tidaknya kalau tuan-tuan pergi masjid, pergi surau, dengar majlis ilmu, betul lah tu, InsyaAllah tak sesat lah kita. Tapi kita tak, ada orang kita pergi pelusuk kampung tak mana, tak pergi belajar. Belajar agama kata dia. Belajar agama, ilmu batin pula tu, ilmu hakikat, ilmu makrifat saja. Sedangkan orang yang mengajar dia tu datang masjid pun tidak. Bayangkan. Ni kan kita boleh fikir dengan fikiran yang waras kita. Pelik orang kita pada hari ini. Sebab tu banyak ajaran sesat ni. Semua kerana dia mendustakan Allah dan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ilmu kebenaran itu datang daripada para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Kita kalau tak jadi ulama pun dapat tempias sikit pun alhamdulillah, insya-Allah kita dipandu dengan jalan yang benar. Jalan yang benar. Tuan-tuan, kita kena latih diri kita, kena ajar isteri dan anak-anak cucu kita agar sentiasa banyak berdoa untuk Allah kurniakan kepada kita petunjuk, taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Agar apa? Agar kita hidup ni dipandu dengan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya sebut dah, kan? Sebelum ni mungkin saya pernah sebut dengan tuan-tuan. Kita ni bila dengar azan, sebenarnya kita dah dapat hidayah dah. Dah dapat hidayah dah. Azan. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah sembahyang, marilah sembahyang. Marilah menuju kejayaan, marilah menuju kejayaan. Sebab apa dalam azan tu ada hayya 'alal falah? Daripada Allah Maha Besar, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, Allah tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hayya 'alas solah, mari sembahyang. Kemudian digabungkan dengan sembahyang itu hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Tu yang saya sebut hijrah ni, kita dah masuk bulan Safar kan, tapi masih ada lagi sambutan ma'al hijrah. Sambutan ma'al hijrah, kita tahu semua bahawa Nabi SAW bina Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Sampai sekarang ada teguh masjidnya.
kita datang ziarah kalau kita pergi umrah dan pergi haji. Dia bukan sekadar Nabi nak jadikan pelambangan tanah yang paling suci adalah di masjid, tetapi Nabi sebenarnya nak bagi peluang kepada kita umat dia ini yang duduk di luar daripada Mekah, apabila mengisytiharkan masjid itu baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah, maka kita sangat bersyukur. Kita ni setiap hari kalau kita istiqamah datang masjid 5 kali sehari sekurang-kurangnya, kita menjadi tetamu Allah. Sedar tak tu? Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Maka tak bukan sekadar bila kita pergi Mekah, pergi umrah, baru kita duyufur rahman. Tak. Kat sana memanglah duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah. Tapi ni kat bumi Malaysia ni, kita ni duduk kat sini kan sekarang ni, masjid itu adalah rumah Allah. Bila kita datang ke masjid, kita menjadi tetamu Allah. Bayangkan kalau kita dijemput kan, selalu saya buat misal ni tuan-tuan, kalau kita dijemput oleh BBIP, jemput datang rumah orang-orang besar, jemput datang kita datang rumah, ya Allah, kita rasa bertuahnya dijemput. Tiba-tiba Sultan Johor jemput kita, seluruh masjid, jamik, bandar selamat jemput datang rumah beta pada sekian-sekian malam kan, untuk ada sikit kerajaan. Wah, kita rasa bas percuma disediakan. Berebut-rebut rasa kita ni nak datang ke istana sebab dapat jemputan Sultan. Dapat jemputan menteri besar, dapat jemputan Perdana Menteri. Wah, kita rasa ya Allah kan. Itu manusia jemput kita pun kita dah rasa sangat dah. Tapi kita tak rasa Allah ni kita jadi tetamu Allah. Allah panggil kita, marilah semayang, marilah semayang, marilah menuju kejayaan. Maka dekat masjid itu ada mercu kejayaan. Di masjid ni ada tempat mercu kejayaan. Bila orang datang ke masjid, mesti ada tanda-tanda kejayaan yang bakal dia perolehi. Kejayaan. Sama ada kejayaan hidup dia di dunia ataupun kejayaan hidup dia di akhirat. Mesti ada. Kalau tidak, takkan berubah daripada zaman Rasulullah SAW. Sahabat azan, Bilal bin Rabah azan, itulah kalimah yang tidak akan berubah sampai yaumil qiyamah. Kenapa? Mesti ada hikmah di sebaliknya yang kita tak tahu. Tapi kita hari ni dengar azan selamba beruk je kan. Tak ada apa-apa rasa kita ni kan. Tak rasa apa-apa. Azan, Bilal azan, kadang-kadang dia komen pula, azan Pak Bilal ni dah tahu suara tak sedap, janganlah azan. Kita komen, tapi kita tak datang masjid. Tukar Pak Bilal, wah mendayu-dayu. Pak Bilal ni saja nak tunjuk mentang-mentang suara dia sedap, azan tu dayu-dayu lah pula. Tak datang juga kita masjid kan? Sebab apa? Sebab kita tak dapat taufik. Tu dia. Sebab kita tak dapat taufik. Kalau kita dengar azan, dah dapat hidayah dah tu. Tapi oleh kerana kita tak datang ke masjid, kita tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang, usaha ikhtiar kita dengan izin Allah, itu usaha ikhtiar kita. Kita datang, kita akan dapat taufik hidayah. Sebab itu Allah sebut rajulun qalbuhu min masajid. Ada 7 golongan yang dapat naungan arasy Allah di pada masa nanti, ialah lelaki rajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Kan kejayaan tu tuan-tuan, kejayaan. Seru ajak orang ramai. Orang jiran-jiran tetangga kita ni kan, orang-orang muda datang, beritahu dia, pergi masjid, kamu dengar azan tu, hayya ala salah, hayya ala falah, digabungkan tu kalimah-kalimah besar, Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mari semayang, mari menuju kejayaan. Ditutup pula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hebat, tuan. Ini hebat. Sebab tu Nabi buat masjid, masa bersuruh hijrah tu Nabi bina masjid. Kan? Untuk apa? Untuk Nabi nak umat dia itu, kalaupun tak dapat pergi ke Mekah, ke Madinah, bumi Haramain sana, mereka akan tetap jadi tetamu Allah tiap waktu 5 kali sehari. Jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang menjadi tetamu Allah pasti akan dijamin kejayaan. Pasti akan dijamin kejayaan. Sebab itu orang yang rajin datang masjid, hati dia lembut. Tuan-tuan, kalau kita ni datang masjid hati keras, something tu.
Orang beri nasihat tak boleh terima teguran, orang ajak kebaikan kita tak terima, dan berbagai-bagai lagi, hati keras. Sedangkan kita pergi masjid mesti ada something, ada sesuatu yang tidak betul pada ibadah kita bila kita datang masjid tapi hati kita keras. Ini masjid, rumah Allah. Sebab tu syukur kita pada Allah. Tuan-tuan, kita seminggu sekali sembahyang Jumaat tu sujud syukurlah pada Allah dekat masjid kita ni. Bukan lama sangat pun, lepas habis sembahyang tu sujud syukur terus. Sebagai tanda kita syukur pada Allah, ya Allah, Engkau terima aku jadi tetamu Engkau, ya Allah. Di samping kita sembahyang fardu 5 waktu tu kat masjid, bukan masjid ni sajalah, mungkin kat tempat-tempat lain, tapi tiap-tiap waktu 5 waktu kita sembahyang dekat masjid, dekat surau kita sembahyang, maka kita jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat tu datang awal sikit, kita sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memilih kita menjadi tetamunya pada setiap masa. Sedang dalam keadaan yang sama, ramai lagi orang yang terlepas pandang, orang yang tak datang ke rumah Allah Ta'ala ini untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah kita dididik dan diajak untuk berlaku benar pada Allah dan pada Rasulnya. Maka jangan kita berdusta, kerana apabila kita berdusta, berdusta itu membawa kita, menyebabkan kita masuk neraka. Dan selama seseorang itu berdusta dan selalu dalam keadaan kedustaan, maka Allah menulis di sisinya itu dia sebagai seorang pendusta, wa'iyyazubillah. Wah, ini berat. Biarlah Allah cop kita ni sebagai seorang yang benar, siddiqah, bukan dengan kazzabah. Ini yang kita minta pada Allah, taufik dan hidayah. Pesan pada anak isteri kita, setiap kali kita semayang, dalam sujud kita minta pada Allah taufik dan hidayah. Tidak ada yang lebih bernilai dalam hidup kita ini selain daripada kita memperolehi taufik dan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan jalan yang lurus itu adalah jalan yang dihiasi kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai situ dulu. Kita akan sambung lagi nanti dalam perkara yang ke-17, kuat dan mempunyai cita-cita yang baik. Ini juga adalah sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi, siapa lagi yang kita nak contoh? Kalau tak boleh ikut semua, jangan tinggal semua. Sikit-sikitlah, kan? Usia kita semakin tua, yang muda semakin tua, yang tua semakin hampir kepada kematian. Kalau kita dah meningkat umur, dah hampir kematian, tetapi akhlak kita masih lagi tidak boleh dibaiki dan hiasi dengan makarimal akhlak, dengan akhlak mulia, maka tersangatlah rugi bagi kita kerana kehidupan kita sementara dan terlalu singkat untuk kita lalui dunia yang fana ini. Wallahu alam. Jawab yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.